Okey, hari ni kita akan masuk bab 1.2 iaitu kewujudan kerajaan di alam Melayu. Okey, kita tengok Okey, nombor 1, di alam Melayu ni peta-peta kecil telah berkembang menjadi pelabuhan. Seterusnya pelabuhan berkembang menjadi kerajaan. Kerajaan alam Melayu telah wujud sejak abad pertama lagi. Antara kerajaan wujud termasuklah Funan, Cempa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Okey, tengok di sini. Ini adalah petempatan kerajaan yang awal lah. Okey, kita tengok Angkor. Dia terletak di mana? Di Sungai Mekong. Wujud pada abad ke-9. Pusat kerajaan terletak di Hariharalaya. Okey, seterusnya Funan terletak di lembah Sungai Mekong. Wujud pada abad pertama. Pusat kerajaan terletak di Vadapura. Seterusnya kerajaan Kedah Tua terletak di Sungai Mas dan Sungai Bujang. Wujud pada abad ke-5. Pusat kerajaan terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Okey. Seterusnya Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Sumatera. Wujud pada abad ke-7. Pusat kerajaan terletak di Palembang. Okey, kamu kena ingatlah ni dia punya pusat kerajaan dan abad berapa yang diwujudkan tu. Seterusnya kerajaan Majapahit terletak di lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Wujud pada abad ke-13. Pusat kerajaan terletak di Kota Trowulan. Gangga Negara terletak di pantai barat bahagian tengah tanah Melayu. Wujud pada abad ke-6. Pusat kerajaan terletak di Pangkalan. Last, kerajaan Cempa terletak di selatan dan tengah Vietnam. Wujud pada abad ke-2. Pusat kerajaan terletak di Indrapura. Seterusnya bab 1.3 kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, kita nak tengok kerajaan alam Melayu yang terkenal. Kerajaan alam Melayu yang masyhur termasuklah iaitu Funan, Cempa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Kemasyhuran kerajaan ini dapat dilihat dalam aspek pemerintahan, ekonomi, agama dan kemunculan pelabuhan. Kerajaan Funan dari segi pengasasan dia diasaskan oleh seorang Brahmin yang bernama Kaundinya. Dia berkahwin dengan Soma iaitu pemerintah wanita di Sungai Mekong dan membentuk kerajaan Funan. Pusat pentadbirannya adalah Vadapura. Okey, kemasyhuran dia apa? Semasa pemerintahan Fan Shihman, dia telah meluaskan empayar Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Chamran di sebelah timur. Kemudian dia menguasai selatan Myanmar dan segenting Kera. Dia juga menguasai wilayah ini membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dan barat. Kemerosotan dia. Okey. Rudravarman merupakan Raja Funan yang terakhir. Kerajaan Funan telah merosot akibat serangan kerajaan Chenla yang terletak di utara Funan. Okey. Ini adalah kerajaan Funan. Seterusnya kerajaan Cempa. Pengasasan diasaskan oleh Chu Lin pada tahun 192 Masihi. Pusat pentadbiran dia terletak di Indrapura. Cempa sering menghadapi serangan daripada David. Chu Lin telah berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Okey, seterusnya kemasyhuran dia apa? Dia mengalami kemasyhuran semasa pemerintahan Che Bunga. Sebab apa dia masyhur? Dia berjaya mengatasi ancaman David. Dia juga berjaya meluaskan empayar dia hingga ke lembah Sungai Merah. Okey. Sebab kemerosotan dia, apabila pemerintahannya di masa Indravarman meninggal dunia pada tahun 1441, dia menjadi peluang kepada David untuk melancarkan beberapa serangan ke atas Cempa. Okey, last sekali pada tahun 1470
Seterusnya Kerajaan Sriwijaya. Okey, siapa pengasas dia? Dapunta Hyang Srijayanasa pada tahun 683 Masihi. Pusat pemerintahan terletak di Palembang. Diperkukuh Kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Tama. Okey, kemasyhuran pada zaman pemerintahan Sang Ramadana Jaya pada abad ke-8, Sriwijaya telah berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan segenting Keral. Okey, penaklukan ini membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Menjadi kuasa perdagangan utama di alam Melayu, Sriwijaya juga terkenal sebagai pusat pengajian agama Buddha. Okey, kita tengok sebab kemerosotan dia. Sebab apa? Pada tahun 1025 Sriwijaya telah diserang tentera Chola dari selatan India. Serangan ini menyebabkan Sriwijaya menjadi lemah. Okey, seterusnya Kerajaan Angku. Siapa yang mengasaskan dia? Jayavarman II dari Chenla. Beliau berjaya menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Pusat pentadbirannya terletak di Hariharalaya. Okey, kemasyhuran semasa pemerintahan Suryavarman II, Empayar Angku diperluas ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Beliau juga berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan David. Beliau mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dan pedagang luar. Usaha Jayavarman II telah diteruskan oleh Jayavarman VIII. Jayavarman telah meluaskan Empayar Angku hingga sempadan 6. Okey, kita tengok sebab kemerosotan. Kerajaan Angku mula menjadi lemah selepas kematian Jayavarman VIII. Serangan Siam pada tahun 1594 telah melemahkan kerajaan Angku. Okey. Next kita tengok Kerajaan Majapahit. Diasaskan pada 1294. Berlaku perebutan kuasa di Jawa. Okey. Radin Wijaya telah berjaya dalam perebutan kuasa tersebut dengan bantuan kerajaan Mongol dan mengasaskan Kerajaan Majapahit. Okey, pusat kerajaan ini terletak di kota Trowulan. Kemasyhuran dia, Patih Gajah Mada telah berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Kerajaan Majapahit. Beliau mula meluaskan tanah jajahan Majapahit. Antara tanah jajahan yang ditakluki termasuklah timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan akhir Kepulauan Maluku. Okey, kejayaan ini menjadikan Majapahit sebagai sebuah pusat perdagangan pada abad ke-14. Okey. Kita tengok sebab kemerosotan dia. Sebab apa? Sebab apabila Patih Gajah Mada ni meninggal dunia. Seterusnya serangan daripada Kerajaan Demak pada tahun 1478 melemahkan Kerajaan Majapahit. Okey. Next, Kerajaan Gangga Negara. Pengasasan dia diasaskan Kerajaan Gangga Negara telah muncul pada abad ke-6. Kerajaan ini telah berperanan sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5 lagi. Okey. Pendapat tentang pengasasan Kerajaan Gangga Negara. Okey, yang pertama, menurut sumber tradisi, pengasas Kerajaan Gangga Negara ialah Raja Ganji Sarjuna. Pendapat lain pula menyatakan Kerajaan Gangga Negara dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Pada peringkat awal, kerajaan ini berpusat di Pangkalan.
Okey, itu adalah pendapat-pendapat daripada sejarawan lah. Kita tak tahu sebetulnya, tak pasti sebetulnya. Kemasyhuran kerajaan Gangga Negara mula menjadi masyhur pada abad ke-9. Sejak abad ke-5, kerajaan Gangga Negara sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Pada tahun 850 Masihi, kerajaan Gangga Negara berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan kerajaan Sriwijaya. Okey, kemerosotan pada tahun 1025, kerajaan Gangga Negara diserang tentera Chola India. Serangan ini memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Kerajaan Gangga Negara mulai merosot selepas serangan tersebut. Okey, jadi kerajaan Gangga Negara ini merosot selepas serangan daripada tentera India tersebut. Akhir sekali, kerajaan Kedah Tua, pengasas dia bermula dengan penglibatan masyarakat di Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar di Sungai Mas. Okey, pada peringkat awal, kerajaan Kedah Tua terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Kewujudan kerajaan Kedah Tua diperkukuh dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan Arab Parsi. Okey, sumber Cina menamakan kerajaan Kedah Tua sebagai Cica. Sumber India merujuk kerajaan Kedah Tua sebagai Kataha. Sumber dari Arab pula merujuk kerajaan Kedah Tua sebagai Kalahbar. Okey, seterusnya kita tengok kemasyhuran. Kerajaan Kedah Tua menjadi masyhur kerana kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Okey, jadi masyhur sebab ada perdagangan di Lembah Bujang dan menjadi tumpuan pedagang dari timur dan barat. Mereka menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk pertempatan dan pedagang luar yang lain. Kerajaan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan bagi agama Buddha. Okey, kemerosotan. Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua menyebabkan kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025. Serangan tersebut telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Pada abad ke-7, kerajaan Kedah Tua mula mengalami perubahan pemerintahan apabila pengasasan Kesultanan Kedah memulakan kerajaan baharu di Kedah. Okey, setakat tu saja untuk hari ini. Okey, saya nak kamu buat nota. Kamu boleh tengok.